Kehidupan kanak-kanak pada tahun 1980-an dan 1990-an sangat berbeza berbanding kanak-kanak sekarang. Apatah lagi, pada waktu itu, teknologi taklah begitu maju. Malah, telefon bimbit pula masih di awal-awal kemunculan. Walaupun serba-serbi kekurangan, namun kenangan indah tak langsung berkurang, malah lebih meriah berbanding kanak-kanak sekarang. Kanak-kanak pada zaman tu, biasanya kalau cuti sekolah, awal pagi lagi bangun, mandi, sarapan, lalu duduk di depan televisyen untuk menonton rancangan animasi popular. Pada waktu petang, selesai bermain dan mandi, sekali lagi duduk di depan televisyen untuk menonton rancangan animasi lain pula. Masuk sekolah pada Isnin, cerita-cerita itulah dikongsikan kepada rakan-rakan di sekolah. Bagi mereka yang terlepas menonton, pasti termangu mendengar perbualan rakan-rakan. Begitulah hebatnya penangan animasi atau kartun yang dulu ayah atau abang korang layan. Banyak animasi luar negara ditayangkan di Malaysia, namun animasi tempatan tetap menjadi pujaan dan diingati sehingga kini. Jom kita imbau kembali kenangan duduk depan TV tengok kartun kanak-kanak dulu yang sekarang mungkin ramai sudah menjadi ibu dan bapa. By the way, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen jika you guys ada idea untuk next video. Anak-anak Sidik. Seri animasi diadaptasi dari komik mengenai jaguh badminton negara karya kumpulan pelukis JAS Sendirian Berhad. Hampa tahu tak? Komik ni adalah komik biografi pertama yang diterbitkan selama 10 tahun. Melihat kejayaan komik ini, Misbun Sidik bersama adik-adiknya, kecuali Razif, akhirnya bertindak sebagai penerbit eksekutif dalam menjayakan siri animasi Anak-anak Sidik. Siri yang mempunyai 3 musim dengan 39 buah episod ditayangkan menerusi saluran TV1 bermula tahun 1999 hingga tahun 2003. Antara watak terkenal dalam siri ini ialah Haji Sidik, Rukinah, Rusitah, Bun, Miss Bun, Alan Jalani, Ajib Razif, Aman Rahman dan Abdul Rashid. Watak sampingan yang bertindak sebagai pencerita ialah gelanggang, kerusi, raket dan shuttle. Jika diingat kembali, masih segar dalam ingatan dengan watak Haji Sidik yang garang dalam cuba mendidik anak-anaknya yang bersikap degil dan nakal. Buktinya, tak pasal-pasal kena kurung dalam reban ayam satu malam. Betul mencuit hati bukan? Usup Sontorian. Ayah-ayah atau abang-abang hampa yang tua-tua tu pasti mengenali Usup Sontorian. Kartun pertama yang ditayangkan di Malaysia pada tahun 1996 hingga tahun 1998 di saluran RTM. Kartun yang mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Book of Record tau. Ia mengangkat kisah masyarakat di Kampung Parit Sontor, Johor. Sama seperti Kampung Boy, siri ini juga mengetengahkan kisah budak-budak kampung dan dicipta oleh kartunis tempatan terkenal Ujang. Antara watak yang ditampilkan ialah Usup, Abu, Dul, Sing, Budin, Hakim dan Velu. Selain itu, watak Usup yang bergigi jongang dan membelah seekor ayam bergelar selebet mencuit hati para penonton di zaman itu. Kartun terbitan Moi Publication ini sebenarnya diadaptasi daripada majalah terkenal Ujang yang popular di Malaysia pada tahun 1990-an. Cerita ini banyak memberi imbauan semasa di kampung kepada para penonton. Kartun ini sememangnya tepat dengan konsep satu Malaysia yang cukup sinonim dengan kita hari ini. Abu, di manakah adik kau Abu? Abu, mengapakah kau tertinggalkan baju kau di sini? Kampung Boy. Animasi legenda kartunis Muhammad Nur Khalid atau lebih dikenali sebagai Lat, iaitu Kampung Boy, mula disiarkan pada tahun 1997. Kalau hampa nak tahu, siri animasi ini sebenarnya menceritakan pengalaman kartunis yang membesar di Perak pada tahun 1950-an.
Kelainan yang dibawakan oleh Kampung Buai adalah kehidupan di luar bandar dan gaya hidup bandar moden. Selain itu, animasi ini turut dihasilkan dalam bahasa Inggeris bagi pemasaran antarabangsa. Ia mempunyai 2 musim dengan 26 buah episod. Watak utamanya adalah sebuah keluarga yang terdiri daripada Mat, adiknya Ana, ibu bapa mereka Yop dan Yah serta nenek mereka Opah. Mat juga mempunyai 2 orang rakan baik iaitu Bo dan Tak. Gelagat Mat dan rakan-rakannya yang ceria berjaya menarik minat penonton yang menontonnya. Walaupun tinggal di kampung, namun ia tidak menghalang mereka untuk berseronok. Secara tak langsung, siri ini turut memperkenalkan permainan-permainan tradisional seperti congkak, guli, teng-teng dan tarik upih. Keluang Man. Siapa saja yang tak kenal dengan watak Batman versi Malaysia ni kan? Keluang Man merupakan adiwira kebangsaan yang sentiasa membantu orang dalam kesusahan dan membanteras jenayah. Di sebalik topengnya adalah Burhan, seorang jago silat sebelum dia dimasukkan Hospital Bahagia Tampoi. Burhan mempunyai seorang rakan karib bernama Samad yang juga pembantu Keluang Man iaitu Tiong Man. Siri animasi ini bermula pada tahun 1996 hingga tahun 1998 dengan 7 musim yang terdiri daripada 140 buah episod. Diterbitkan oleh UAS Animation Studio Sendirian Berhad dan dicipta oleh Kam Ismail yang juga merupakan pencipta watak Keluang Man. Penonton yang membesar dengan Keluang Man pasti menjadikan watak adiwira ini sebagai idola sehingga kini. Malah, beberapa tahun lalu, terdapat syarikat produksi yang ingin menghasilkan filem live action Keluang Man, namun projek itu tergendala gara-gara pengarahnya menarik diri. Pasti hampa ingat lagu tema kartun ni, nyanyian Krisha yang sememangnya menjadi siulan ramai. Dia bagai seorang pahlawan, menjadi pembela pada yang tiada upaya. ALONG, Along. ALONG, 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 ALONG. Bukanlah rancangan animasi, namun Along yang mengetengahkan konsep pembelajaran dalam setiap episodnya sangat sinonim dengan kanak-kanak pada tahun 1990-an. Watak paling popular sudah semestinya maskot kucing bernama Along selain watak adik-adiknya Angah dan Acik. Antara segmen paling diingati ialah Siti Sifir yang mengajar kanak-kanak menghafal sifir dengan cara menarik sambil menyanyi. Darab 3, 6, 3, darab. Segmen pembaca berita kanak-kanak juga menjadi tarikan siri ini. Pelakon berbakat seperti Beto Kushairi pernah menjadi antara wajah sebenar di sebalik watak Along. Di mana Joe Jambul? Rancangan berbentuk kuis ini memang berada di tahap yang berbeza. Sungguh popular pada waktu itu dengan konsepnya yang agak berbeza dengan rancangan lain. Dalam rancangan ini, peserta perlu melalui beberapa segmen untuk memastikan Joe Jambul dan konco-konconya ditangkap. Joe Jambul yang mempunyai jambul rambut panjang dibantu beberapa rakan penjahatnya terdiri daripada saintis, pakar bom, pakar komputer dan orang kuat. Rancangan ini dikendali oleh Dr. Norzizi Zulkifli dan kemudian menampilkan Aril AF sebagai hos baru di musim baru. Silat Legenda. Mendapat inspirasi daripada kisah 5 pahlawan Melaka iaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu, silat legenda pernah menggegarkan negara suatu masa dahulu. Kisahnya berkisah 5 anak muda pada zaman moden yang mendapat 5 senjata daripada pahlawan tersohor itu dan mendapat kuasa istimewa. Silat Legenda merupakan filem animasi tempatan yang pertama dan filem berharga 6 juta ringgit itu telah diarahkan oleh Hassan Muttalib. Filem ini mengambil masa selama 2 tahun untuk disiapkan dan ditayangkan pada umum pada 27 Ogos 1998 dan antara pelakon yang menggunakan suara latar mereka untuk filem ini ialah pelakon Nur Kumalasari.
Filem animasi ini juga mempunyai muzik latar yang telah dinyanyikan oleh artis-artis tempatan seperti KRU, Ella, Ilit dan Zainal Abidin. Kuasa sendiri waris tersirat di keris. Hikayat Sang Kancil. Animasi ini adalah animasi pendek yang pertama di Malaysia yang mula ditayangkan pada tahun 1980-an. Ia merupakan animasi berbentuk pengajaran yang dihasilkan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, yang kerap kali ditayangkan di televisyen. Mungkin tidak sepopular yang lain, namun pastinya kanak-kanak pada tahun tersebut pernah melihat kartun itu dan masih ingat pengajaran disampaikan dalam animasi pendek itu. Antara dialog yang popular adalah, "Jangan monyet, jangan. Aku nak juga. Jangan monyet, jangan. Apabila si monyet berdegil untuk makan cili yang disangka buah-buahan." Sebenarnya, banyak lagi beberapa kartun yang best-best kami tak senaraikan. Saja nak ajak hampa bernostalgia. Kesimpulannya, bagi kami, kartun zaman 90-an memang terbaik. Setuju? Anyway, sampai di sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Dah!